Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Dayang Hidayah binti Muhammad. Hari ini kita akan berkongsi mengenai kesihatan mental. Malaysia mempunyai kesedaran tentang kesihatan mental yang mana mereka mempunyai pengetahuan tentang apa itu depression, apa itu skizofrenia, apa itu bipolar, anxiety dan panic attack. Tapi untuk hari ini saya ingin berkongsi mengenai borderline personality disorder atau dikenali dengan gangguan personality ambang ataupun sempadan. Okey, nama pendek borderline personality disorder ni adalah BPD. Untuk BPD ni akan berlaku pada remaja ataupun awal dewasa. Kira-kira 9 hingga 12% penduduk dunia mempunyai kecelaruan personality. BPD ni adalah termasuk di dalam gangguan personality. Okay, terdapat 3 kluster personality iaitu kluster A, kluster B dan kluster C. Okey, BPD ni dia tergolong dalam kalangan ataupun dalam kumpulan kluster B. Yang mana kluster B ni dia mempunyai ciri-ciri personality yang bersifat dramatik dan emosional. Okey, macam mana kita nak tahu seseorang individu itu mempunyai BPD? Kita boleh lihat daripada simptom atau gejala yang ditunjukkan. Okey, jom kita tengok apa itu simptom BPD. Okey, yang pertama adalah fear of abandonment, yang mana seseorang itu ada wujud persepsi mengenai ditinggalkan ataupun ditolak, dan dalam masa yang sama dia punya key point adalah ditinggalkan. Dan orang-orang macam ni dia sangat sensitif pada persekitaran dia. Contoh yang kita boleh ambil adalah individu BPD ni dia berkawan dengan seorang kawan, kemudian kawan dia itu keluar makan dengan kawan yang lain. So dia mempunyai persepsi ataupun pemikiran yang bahawa kawan dia ni akan meninggalkan dia. Kawan dia ni tak nak kawan dengan dia, dan kawan dia ni confirm tak suka dia. Jadinya dia mempunyai pemikiran yang dia akan ditinggal. Nombor 2 adalah unstable relationship, yang mana dia mempunyai hubungan yang tidak stabil. Dalam peringkat ini, pada awalnya dia boleh menjadi seorang sangat baik, dan secara drastik dia akan bertukar menjadi seorang yang dramatik. Okay, sebagai contoh, pagi dia seorang yang terlalu mencintai, terlalu menyayangi, dan sebelah petang pula dia menjadi seorang yang sangat membenci dan benci yang sebenci-bencinya. Okay, yang ketiga pula adalah unstable sense of identity. Okey, kebiasaannya pada umur 18 tahun seseorang itu dia punya identiti adalah sangat solid dan sangat konkret. Okey, maknanya orang tu dah tahu dah apa identiti dia. Tapi untuk individu yang mengalami BPD ni, dia tidak konkret dia punya image diri, dia punya identiti dia. Kita boleh ambil adalah individu itu hari ini dia pakai tudung. Okey, untuk hari esok dan seterusnya dia rasa dia tak nak pakai tudung. Selang untuk 2-3 bulan kemudian dia pakai tudung kembali. Okey, isu yang ada sekarang bukan kerana tudung, tetapi kerana tingkah laku dia yang membawa imej diri dia tu yang kita nampak. Okey, antara contoh lain yang kita boleh ambil adalah bahagian identiti seksual. Individu ini boleh menjadi seorang homoseksual ataupun biseksual. Okey, gejala yang keempat pula adalah impulsivity dan self-destructive, yang mana seseorang individu itu melakukan sesuatu perkara secara melulu dan merosakkan diri sendiri. Contohnya, dia boleh berjudi untuk merosakkan diri dia sendiri. Dia boleh menghabiskan duit dalam masa yang singkat dengan perkara yang tak berfaedah. Dia boleh membawa kereta dengan keadaan yang laju tanpa memikirkan tentang dirinya selamat ataupun tak selamat. Sebenarnya dia bukannya nak sangat untuk melakukan perkara-perkara itu, tetapi dia ingin merosakkan diri dia sendiri dalam keadaan yang melulu.
tanpa memikir panjang untuk melakukan perkara itu. So dalam hal ni kebiasaannya dia memang tahu dia melakukan perkara tu secara melulu sebab dia tak fikir panjang. Okay, yang kelima pula adalah self-harm. Self-harm ni adalah sesuatu tingkah laku ataupun perilaku yang berulang untuk menyakiti diri sendiri. Okey, maksudnya individu tu contohnya dia akan overdose dalam penggunaan bahan, ataupun dia tumbuk dinding untuk menyakiti tangan dia, terluka ataupun mengelar nadinya. Dan yang keenam adalah feeling emptiness, yang mana seseorang ini dia berasa sangat sunyi ataupun dia rasa kekosongan yang tiada arah tujuan, sunyi yang sangat kronik, dan dia mudah berasa untuk bosan. Okay, yang ketujuh pula adalah explosive anger, yang mana seseorang ini tidak boleh mengawal kemarahan dia. Dia akan marah yang sangat melampau, ataupun dia boleh marah dengan perkataan yang menyumpah-nyumpah. Okay. Yang ke-8 adalah extremely mood swing, yang mana dia boleh mudah berubah dia punya emosi dalam masa 2-3 minit. Okay, sekejap kan dia menangis, kemudian tiba-tiba dia gembira. Kira macam dia melupakan apa yang berlaku sebelum itu. Dan yang ke-9 adalah pemikiran paranoid, yang mana seseorang ini mempunyai pemikiran yang paranoid, iaitu berpunca daripada simptom stres ataupun gejala disosiatif. Disosiatif ni adalah sesuatu perkara yang individu tu mengamati diri dia sendiri di luar daripada tubuh badan dia. Contohnya dia akan kehilangan hubungan dengan diri dia sendiri dan realiti. Dia melihat diri dia daripada luar badan dia. Okey, itu adalah 9 gejala ataupun simptom yang kita boleh lihat individu itu mempunyai BPD. Okey, bagaimana pula dengan rawatan dia? Okey, jom kita lihat rawatan apa yang bersesuaian dengan BPD ni. Okey, dari segi biologi, rawatan kita boleh dapatkan adalah dengan medication, ubat-ubatan, yang mana hanya doktor psikiatris sahaja yang boleh memberi ataupun mendiagnos ubat-ubat yang sesuai untuk BPD ini. Okay, contoh yang ada adalah ubat antidepressant dan mood stabilizer. Okay, yang kedua, rawatan yang kedua adalah dengan bantuan psikologi. Boleh menggunakan dialektik behavior therapy, cognitive behavior therapy, and then psychodynamic, terapi supportif dan coping skill. Okey, di dalam psikologi ni, dengan bantuan psikologi ni untuk mengenal pasti emosi yang terbentuk, emosi yang ada pada diri individu ini, dan boleh kita mengawal emosi itu untuk membentuk tingkah laku yang boleh mengawal diri sendiri. Dari segi sosial pula, individu ini perlu mencari sokongan sosial daripada rakan, paling penting ada daripada keluarga dan pasangan. Okey, daripada spiritual pula, dia juga memerlukan bantuan daripada orang-orang yang berkaitan dengan spiritual. Contoh, kalau orang yang mempunyai agama, dia akan mencari orang-orang yang berkaitan dengan agama dia. Okey, keempat rawatan ni sangat berkait. Okay, dari segi biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Okay, kebaikannya jika individu itu mengamalkan keempat-empat bahagian ni, dia akan boleh mengawal diri dia daripada berterusan untuk berdramatik dan beremosional. Mobiliti yang terdapat di dalam BPD adalah depression, bipolar. Lepas tu antara gangguan yang ada adalah dengan histrionic, schizotypal, narsistik, paranoid dan antisocial. Okey, antara komorbiditi lain yang mempengaruhi juga adalah dengan gangguan penggunaan bahan atau
ataupun perubahan imej ataupun perubahan identiti itu adalah melibatkan dengan ubat-ubatan. Bagaimana untuk kita mendapatkan rujukan rawatan untuk BPD ni? Okay, yang pertama, individu itu boleh mendapatkan rawatan di klinik kesihatan. Okay, jika seseorang itu mengetahui atau mengalami simptom-simptom untuk gejala gangguan ataupun disorder, dia boleh mendapatkan rawatan di klinik kesihatan ataupun klinik swasta yang berdekatan. Kemudian boleh mendapatkan surat rujukan ke hospital, dan kemudian di hospital pula doktor akan mendiagnos, memberi penilaian ataupun assessment untuk memberi tahu yang individu tersebut mengalami gangguan apa. Tetapi banyak dia punya langkah rawatan itu, tidak semudah itu dia didiagnos dengan kecelaruan ataupun gangguan ataupun disorder. Okey, untuk itu tidak boleh kita sewenang-wenangnya membuat self diagnose untuk diri kita sendiri. Lebih baik kita berjumpa dengan pakar ataupun doktor mengenai tahap kesihatan mental. Okey, tidak salah sebenarnya kalau kita sedar mengenai kesihatan mental kita, tetapi jangan kita terlalu mudah untuk self diagnose ataupun kita sendiri mendiagnos diri kita sendiri. Ia akan membawa kepada kemudaratan yang lebih teruk. Setakat ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharap dengan sedikit ilmu yang disumbangkan ini dapatlah tuan-tuan perempuan mengetahui mengenai kecelaruan personality borderline ataupun gangguan personality borderline. Okey, dengan itu saya menutup perkongsian ini dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua.